tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, seterusnya muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini dapat kita bertemu lagi bagi menyambung tadabbur kita menerusi surah An-Nazi'at. Minggu lepas kita telah melihat ayat yang bermula daripada ayat yang ke-15 dan kita bincangkan sampai ayat yang ke-19. Bagaimana Allah membawakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah tentang Nabi Musa yang diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan rajanya Fir'aun yang telah melampaui batas. Jadi antara hikmah yang kita dapat ambil, yang dapat kita lihat daripada kisah ini setelah Allah menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat dan bagaimana ketakutan orang-orang yang ingkar di akhirat kerana melihat dahsyatnya hari kiamat nanti, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad, satu yang kita boleh ambil pengajarannya adalah sesiapa sahaja, hatta orang sejahat Fir'aun sekalipun, semuanya masih ada peluang untuk mendapat petunjuk daripada Allah. Yang kedua, pengajarannya adalah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad itu para da'i untuk bersabar dalam menyampaikan dakwah. Kerana Nabi Musa yang ditugaskan untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang berkuasa ini, Allah bantu. Dan Fir'aun yang berkuasa ini sebagai peringatan kepada kita, sebagai tidak ingkar kepada Al-Quran yang datang kepada kita, sebab Allah membinasakan Fir'aun setelah mereka, Fir'aun dan juga pengikut-pengikutnya, ingkar terhadap tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi begitulah yang kita boleh faham daripada selitan. Sebab nanti sampai ayat yang seterusnya, hari ini kita akan lihat ayat yang kesambungan lagi kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Dan kemudian nanti Allah akan cerita balik tentang akhirat. Lepas kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini, nanti akan diceritakan balik tentang hari akhirat. Okey, kita lihat ayat yang ke-20, 21, 22, 23, 24 dan 25 sehingga 26. 76 ayat 20 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Jadi setelah Nabi Musa berhujah dengan Fir'aun, antara bentuk hujahan yang dibawa oleh Nabi Musa boleh kita lihat pada surah yang ke-20. Ayat yang ke-48, 47 dulu, 20, 47.
Muka surat 314. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Musa, maka pergilah kamu berdua kepadanya, iaitu Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah kami berdua adalah utusan. Siapa? Utusan Tuhanmu. Dalam ayat ini Allah rakamkan dialog Nabi Musa menyatakan bahawa kami ini adalah utusan Tuhanmu. Tanda dulu muka surat ni. Bila tanda muka surat ni, tengok dulu dalam surah 26 pula. Muka surat ni tanda. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan 26 ayat 16. Muka surat tadi tanda, nanti nak buka balik. Muka surat 367. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan ucapkanlah kamu berdua kepadanya, sesungguhnya kami Rasul daripada Rabbil Alamin, utusan daripada Tuhan seluruh alam ini, Tuhan bagi sekalian alam. Tadi Allah kata apa kepada Musa? Beritahu kamu ni Rasul Tuhan engkau. Jadi ini dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Jadi beritahu apa dia? Kami ini adalah utusan Tuhan kamu, Tuhan Fir'aun. Dan Tuhan kamu tu siapa dia? Rabbul Alamin, pemilik bagi seluruh alam. Okey, buka balik ayat tadi. Buka muka surat tadi. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbik. Sesungguhnya kami ini utusan, kami berdua inilah utusan daripada Tuhan engkau. Siapa Tuhan engkau? Rabbul Alamin. Kan dalam surah 26 tadi. Maka
lepaskanlah bersama kami Bani Israel dan janganlah kamu menyiksa mereka lagi. Benar-benar, kata Fir'aun kepada Nabi Musa kepada Fir'aun, benar-benar kami datangkan kepada engkau bukti daripada Tuhan engkau. Jadi bukti ni maksud dia apa? Ayat. Ayat ni maksudnya adalah tanda. Ayat ada dalam bentuk bacaan. Itu Taurat, Injil. Ayat ada dalam bentuk lihat kebesaran seperti apa dia, mukjizat. Yang Quran mukjizat juga. Seperti apa? Kalau Nabi Musa, tongkatnya, tangannya yang bercahaya. Jadi itu sebagai bukti yang aku ini adalah utusan daripada Tuhan. Wassalamu ala manittaba'al huda. Kalau kamu tunduk kepada bukti ini, dan sejahteralah, selamatlah ke atas orang yang mau mengikut petunjuk Allah. Kemudian ayat 48, Inna qad uhiya ilayna annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Jadi sesungguhnya kami benar-benar telah diwahyukan kepada kami bahawasanya azab itu ke atas orang yang mendustakan dan berpaling. Ingat tak minggu lepas kita sebut Allah perintahkan Nabi Musa untuk cakap perkataan yang layinan, perkataan yang baik kan? Ini perkataan yang baik ke? Kadang-kadang kita dakwah, kita kata jangan cerita pasal neraka, cerita pasal syurga je, cerita pasal Allah sayang kita. Tak apa, kita jahat pun Allah sayang kita. Betul tak? Betul. Memanglah betul, Allah tu rahmatnya luas. Tapi pada masa yang sama, cuba tengok uslub dakwah Nabi Musa. Kena tak cerita tentang azab Allah? Sebab manusia ni perlu ditundukkan dengan rasa takut. Selagi tak takut, manusia tak akan tunduk kepada Allah. Jadi diingatkan kepada Fir'aun. Apa dia? Kalau kamu tak mau tunduk dan kamu mau berpaling daripada peringatan ini, maka azab Allah akan menimpa kalian. Ini perkataan yang baik ke tak? Kalau fikir logik kita, fikir logik kita ni perkataan baik ke tak? Dah tentu tak. Ini bukan dakwah ni, keras ni, kan? Tapi itulah yang Allah suruh sampaikan kepada semua manusia, supaya dia jangan lupa kehidupan sebenarnya adalah akhirat. Yang di akhirat nanti dia akan mendapat azab yang dahsyat sekiranya mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Fir'aun tak puas hati. Ayat yang ke-49, Qala faman rabbukuma ya Musa. Ayat 49 pula. Jadi Fir'aun bertanya, maka siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Jawapan Nabi Musa, Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Jadi kata Nabi Musa, Tuhan kita, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah mengurniakan kepada setiap sesuatu itu bentuk kejadian dia. Kemudian setiap kejadian yang Allah ciptakan itu Allah tunjukkan mereka jalan. Summa hada. Benda ni membuatkan kita sepatutnya berfikir. Fir'aun pun berfikir juga. Sebab tu hada kat sini maksud dia banyak. Hada ni petunjuk. Dan Nabi Musa kata apa dia? Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan setiap sesuatu itu bentuk kejadian dia. Ayat ni kita pernah tadabbur dulu. Kita ambil contoh macam mana lebah, haiwan-haiwan. Mereka diciptakan dengan kejadian masing-masing. Adakah semua binatang sayapnya sama? Burung sayapnya berbeza. Kepak lah kita kata pun sayap. Lebah berbeza. Berbezanya mereka itu, berbeza juga cara hidup mereka, cara makan mereka. Dan semua itu dengan keadaan bentuk yang berbeza-beza ini, masing-masing boleh hidup. Lebah tahu nak ambil makanannya di mana? Di bunga-bunga. Di mana lebah nak buat rumah? Allah kata di mana?
di pokok-pokok, di gunung-gunung, dan kadang-kadang dia masuk dalam rumah kita. Begitulah. Semut pula di mana rumahnya? Di dalam tanah. Burung, dia duduk di pokok-pokok. Bila dia nak makan, dia kena terbang. Dan makanannya ada sebahagiannya di laut pun ada. Burung helang contohnya. Jadi semua tu Allah bagi apa? Hada. Apa hada kat sini? Kita pernah bincang dulu, petunjuk ada 4 kan? Ingat lagi tak? Kita pernah bincang, petunjuk ni ada 4. Ini petunjuk yang pertama, petunjuk ammah yang umum. Semua Allah bagi dia petunjuk. Iaitu apa dia? Iaitu ilham untuk hidup ni. Naluri untuk hidup. Jadi sepatutnya Fir'aun berfikir, kalaulah haiwan semua tu boleh ikut apa yang ditetapkan, manusia sudah tentulah lebih lagi. Jadi manusia pula Allah berikan dia apa dia? Kalau kita hari ini Al-Quran, kalau dulu Taurat, sebagai petunjuk untuk kehidupan mereka. Beza ni apa dia? Haiwan dengan kejadiannya mereka tak boleh buat pilihan. Manusia Allah jadikannya dalam bentuk dia boleh membuat pilihan. Nak pilih untuk ikut ke tidak jalan tersebut. Haiwan-haiwan tersebut sebenarnya kalau dia tak ikut jalan, apa jadi? Rosak. Rosaklah. Sebab Allah cipta ni semua dah sempurna dah. Tak nak ikut jalannya, maka akan rosak. Manusia pun sama, tak nak ikut rosak. Cuma bezanya apa dia? Manusia disuruh untuk pilih. Haiwan, langit, pokok-pokok, semuanya tak perlu pilih. Jadi itu antara benda yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, supaya mereka beriman kepada Allah, ikut petunjuk. Semua pun Allah jadikan ada petunjuk. Dan kamu wahai Fir'aun, ada petunjuk yang Allah turunkan kepada kita untuk kita ikut. Tapi apa yang berlaku? Fir'aun tetap ingkar. Jadi bila dia ingkar, Allah kata dalam ayat yang ke-20 tadi, surah 79, fa'arahul ayatal kubra. Maka Musa memperlihatkan padanya ayat yang paling besar. Setelah diberi hujah, tak mau ikut juga, maka sekarang ditunjukkan kepadanya ayat yang paling besar, iaitu mukjizat yang paling besar, berupa tongkat. Buka surah 20 tadi. Ayat 56. Kita skip dia punya cerita tu. Kita pun banyak kisah Nabi Musa dalam Quran ni, ataupun kisah Fir'aun. 20:56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Dan demi sesungguhnya kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Fir'aun berkata, apakah kamu berdua, kamu datang ini, engkau datang kepada kami ini untuk mengusir kami daripada kampung halaman kami ini, tanah kami ini, iaitu Mesir, dengan sihir engkau wahai Musa? Falana'tiyannaka bisihrim mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'ida. La nukhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir seperti kamu. Maka buatlah satu perjanjian antara kita yang kita tidak akan menyalahinya dan tidak pula engkau menyalahinya di suatu tempat yang terbuka. Jadi sekarang nak tunjuk yang paling besar ni, nak lawan sihir, nak lawan mukjizat yang besar. Qala maw'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Jadi Musa kata, perjanjian adalah pada perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah hari yang manusia pakai perhiasan zinah tu, iaitu hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada waktu duha. Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushitakum bi'adzab. Wa qad khaba man iftara. Jadi Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Jadi kamu di sini bila dah berkumpul, Fir'aun merancang dengan cara membawa dia punya ahli sihir dia. Jadi Musa ingatkan kepada ahli sihir mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sesungguhnya rugi orang-orang yang mengada-adakan kebohongan ini. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Dia mereka bantah lagi, maka membantah antara mereka Nabi Musa dan juga ahli sihir tentang urusan mereka itu, dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Qalu in hadzani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bisihrihima. Wa yadhhaba bi tariqatikumul muthla. Jadi mereka berkata, sesungguhnya dua orang ini, siapa dia? Musa dan Harun, adalah ahli sihir yang hendak mengusirmu, dia kata dekat Fir'aun, daripada negerimu, dan sihir mereka berdua dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Jadi raja dengar marah. Fa ajmi'u kaidakum thumma atu saffa. Wa qad aflaha al-yawma man ista'la.
maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sesungguhnya beruntung orang yang menang pada hari ini. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Sekarang nak berlaku pertandingan dah. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau hendak melontarkan dulu ataupun kami? Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Jadi Musa berkata, campaklah dulu. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan merayap. Itu seakan-akan ular lah, kerana sihir mereka. Jadi Nabi Musa pun terkena juga sihir. Sihir apa ni? Magic. Tongkat dengan tali-tali yang dilemparkan oleh ahli-ahli sihir itu dilihat oleh Fir'aun macam apa? Macam ular juga. Jadi apa perasaan Nabi Musa? Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Sebab tu kita pernah tadabbur dulu, Allah kata para nabi ini adalah manusia seperti kamu. Mereka makan di pasar-pasar, mereka berjalan